Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana bagi kita beri peluang untuk teruskan kehidupan kita pada hari ini, dan juga di samping kita berada dalam hari Jumaat ini, mari kita perbanyak-banyakkan selawat pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Okey, terima kasih pada semua yang berada dalam live saya. Kita ada Suzy Abi, waalaikumsalam. Rus Rapiah Virgo, waalaikumsalam. Qis Iman Roshain, waalaikumsalam. Terima kasih yang bagi love, bagi like. Terima kasih yang share dan tag kawan-kawan. Terima kasih yang berada dalam page saya, yang follow, yang komen, yang bagi review pun ada. Yang bagi review, good review, yang bawa kawan-kawan dia untuk bersama-sama dalam page saya ataupun berada dalam live saya. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat online saya. Okey, terima kasih yang bagi love, bagi like. Sebelum saya nak go pada topik kita, saya nak minta bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk komen sama ada audio saya dengar ke tidak dan visual saya dengar ke tidak. Takut Kang cakap tak dengar. Minta tolong kawan-kawan komen suara saya dengar tak? Kalau dengar jelas ke tidak, atau ada apa-apa berdengung ke, tak jelas ke, bergema ke. Minta tolong komen dulu. Okey, terima kasih Suzy Abi. Jelas ya. Kis Iman, Kuantan, clear. Terima kasih orang Kuantan. Waalaikumsalam. Sofia, Fazuri. AB, waalaikumsalam. Terima kasih pada yang komen. Saya suka you all punya komitmen ataupun you all punya komen dekat situ. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Baik, hari ini kita nak continue lagi kita punya sharing, yang mana saya suka nak sharing dengan tuan-tuan dan puan-puan info ataupun ilmu berkaitan dengan kekeluargaan ataupun guaman syar'i, yang mana saya fikir dan saya percaya benda ni sangat-sangat penting, yang mana ramai orang nak tahu benda ni. Kalau ikut hari-hari kita ada menerima PM, soalan, bantuan, minta tolong macam mana nak uruskan benda ni. So mana yang saya sempat jawab, saya jawab. Mana saya tak sempat, saya mohon maaf. Mungkin saya terlepas pandang, saya mohon maaf. Okey, so hari ni saya nak continue dengan kita punya topik. Topik ni topik yang berat sikit, tapi saya nak ambil part yang ringan-ringan je, tuan-tuan dan puan-puan, yang mana saya sampaikan dalam keadaan yang lebih orang kata dalam bahasa public lah, bahasa orang awam, supaya kita sama-sama boleh dengar. Terima kasih orang Shah Alam, Tiana Syafi'i Wong. Terima kasih Puan Rozi atas doa. Terima kasih, saya doakan juga kita sama-sama dirahmati Allah selalu. Baik, hari ni saya nak continue dengan kita punya topik berkaitan dengan harta sepercarian. So ramai banyak orang yang tanya saya berkaitan dengan isu ni, dan ramai juga yang minta saya nak, ada yang minta saya buat ibu, ada yang minta saya buat kelas. So sebenarnya harta sepercarian ni dia level dia tinggi sikit, tinggi sangat. Susah kadang-kadang kita nak explain. Apa pun saya cubalah untuk kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan ni benda yang agak ringan-ringan sikit. Maksudnya yang penyampaian tu agak ringan, so input pun ringan untuk tuan-tuan dan puan-puan faham. Waalaikumsalam Nur Fasiha. Waalaikumsalam kekasih hati. Terima kasih dos yang berada dalam live saya. Okey. So far saya nak tahu dulu sama ada tuan-tuan dan puan-puan faham tak berkaitan dengan harta sepercarian. Mungkin ada yang tahu, ada yang
Tak tahu. Boleh tak tuan-tuan dan puan komen sama tuan-tuan dan puan tahu ataupun tak tahu ataupun tahulah sikit-sikit. Mungkin ada di kalangan kita punya audiens hari ini ada yang sedang dalam urusan berkaitan dengan harta pencarian. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan yang baru plan nak buat ataupun kita tak berkait langsung pun. So saya suka nak tanya, ada tak yang dalam audiens saya hari ini yang tahu berkaitan dengan harta pencarian? Tahu atau tak tahu atau tahu sikit-sikit. Kita nak tengok dia punya pattern maklumat yang tuan-tuan dan puan tahu. Tahu sikit-sikit, tahu sikit-sikit. Baik, terima kasih pada yang komen. Okey, saya bagi intro dululah sebelum saya nak masuk topik. Sebenarnya topik hari ni saya nak explain dengan tuan-tuan dan puan, bila tuan-tuan dan puan plan nak mohon ataupun dalam masa tengah-tengah kes ni ataupun tengah-tengah tuntutan ni, tengah-tengah proses ni, kita nak kongsikan dua benda yang tuan-tuan dan puan kena tahu dan kena maklumkan ataupun kena bagi tahu mahkamah. Apa benda, dua benda ni yang nak kena bagi tahu mahkamah. Kita sendiri nak kena tahu, kita nak present dengan court pun benda ni juga, dua benda berkaitan dengan harta pencarian. Okey. First thing first, saya nak share dulu berkaitan dengan harta pencarian. So, kalau tuan-tuan dan puan faham dan mungkin tuan-tuan dan puan dapat catch up benda ni lah. So, harta pencarian ni adalah harta yang tuan-tuan dan puan perolehi dalam tempoh kahwin. Dalam tempoh kahwin, kita kahwin contohnya 15 tahun, 10 tahun. Kita ada beli rumah dalam tempoh kahwin tu. Kita ada beli kereta ataupun kita ada beli tanah, bangunan, sawah. Jadi, harta-harta ni yang dibeli dalam tempoh kahwin, dia boleh dikonsider sebagai harta sepencarian. Dan ataupun ada juga istilah yang disebut dalam undang-undang adalah harta yang dibeli sebelum kahwin. Ni perkahwinan sebelum kahwin tapi dikembangkan selepas kahwin. Ada juga istilah macam tu. Maknanya harta yang dibeli sebelum kahwin, contohnya sebulan sebelum kahwin, seminggu sebelum kahwin. Ada juga yang macam tu. Dia kawan-kawan bertunang-tunang, kemudian dia prepare nanti nak kahwin, nanti senang nak ada rumah, dia beli siap-siap sebelum kahwin. Jadi dalam tempoh kahwin, dia hanya buat renovation, dia hanya buat ataupun dia beli perabot, ataupun dibesarkan tanah rumah tu. Kalau tanah tu diusahakan tanah tu, rumah tu ditambah tingkat daripada setingkat jadi 2 tingkat. So itu ada dikembangkan. Itu pun ia juga. Tapi most of the people, kebanyakan orang tahu harta pencarian ni harta yang dibeli dalam tempoh kahwin, yang diperolehi dalam tempoh kahwin. So tuan-tuan dan puan dah dapat dia punya tafsiran. Bila kita cakap harta pencarian tu apa so kan kita pun dah tahu dah. Okey. So you all pun, tuan-tuan dan puan pun boleh nampak dah. Apa harta aku dalam tempoh kahwin, nak beli tempoh kahwin ni. So okey. So tiga sebelum saya nak pergi, tiga tempoh yang mana bila orang buat permohonan harta pencarian ni. Yang pertama, bila berlaku perceraian. Itu tiga ketika dia bila kita buat contoh harta pencarian. Yang pertama, bila berlaku perceraian. Kedua, bila berlaku kematian. So ini pun ada kematian pasangan kita pun kita boleh tuntut harta pencarian sebenarnya. Nanti saya buat satu video yang lain lah tuan-tuan. Sebab saya hari ni topik saya dah nak fokus pada benda lain. So yang ketiga adalah bila berpoligami. Bila suami berpoligami, so isteri yang pertama tu boleh minta supaya disettle down kan juga harta pencarian tu, supaya tak bercampur dengan perkahwinan kedua dan perkahwinan ketiga harta. Itu nanti saya share. Kalau ada yang nak tajuk tu, nanti saya sharekan. Saya buat satu video berkaitan dengan tajuk bila nak mohon harta pencarian tu. Okey. Hari ni saya nak kongsikan berkaitan dengan dua benda yang tuan-tuan dan puan-puan kena tahu, kena kemukakan berkaitan dengan harta pencarian bila you all nak plan nak tuntut. Yang pertama, berkaitan dengan harta.
Harta tu kena tuan-tuan dan perempuan kena hadam lah benda tu. Harta tu, berkaitan dengan harta ni kita nak tahu. Apa yang kita nak tahu berkaitan dengan harta? Pertama, harta tu harta apa? Atas nama siapa? Beli bila? Harganya berapa? Harga belian berapa? Duduknya di mana? So 5 benda ni. Apa tadi? Saya pun takut lupa tadi. Harta tu harta apa? Contohnya rumah. Rumah tu atas nama siapa? Rumah tu beli bila? Berapa harga rumah tu? Alamat dia dekat mana? So 5 benda. 5 perkara untuk poin yang pertama. Tuan-tuan dan perempuan kena tahu benda ni. Sebab bila nak mohon nanti, 5 benda ni nak kena explain. 5 benda ni kita nak kena tahu. Rumah tu dekat mana puan? Nama siapa? Loan tu siapa nama? Kalau tu rumah tu atas nama siapa? Loan atas nama siapa? Beli berapa harganya? Dekat bank mana? Pun itu semua tambahan-tambahan yang kita nak tahu. So tuan-tuan dan perempuan kena tahu benda ni. Macam mana nak tahu? Benda ni ada dalam SMP, mungkin ada dalam loan agreement. Kalau contohnya rumah tu 2 nama. So tuan-tuan dan perempuan dengan pasangan tahulah benda tu sebab beli sama-sama kan. Ada 5 benda, 5 perkara yang terlibat untuk poin yang pertama, iaitu maklumat berkaitan dengan harta. Tolong tuan-tuan dan perempuan, benda ni wajib. Wajib. Bukan kalau tak buat berdosa, bukanlah. Bukan nanti macam tu. Wajib tak buat berdosa, bukan. Maksudnya wajib nak kena ada. Benda ni lah benda yang paling penting yang tuan-tuan dan perempuan kena kemukakan ataupun kena tulis, kena tahu kaitan dengan harta secarian. Itu poin yang pertama, maklumat berkaitan dengan harta. Okey? So far, tuan-tuan dan perempuan, boleh dapat poin yang pertama? Ke nak saya ulang ke apa? Yang pertama. Maklumat berkaitan dengan harta tu. Minta tolong komen sikit tuan-tuan dan perempuan yang follow yang berada dalam live saya ni. So far, poin yang pertama boleh dapat? Kis Iman. Okey, Rashin. Okey. Dapat. Okey, alhamdulillah. Kalau dapat then okey. Okey, boleh faham. Okey, terima kasih. Terima kasih yang komen. So far faham. So senanglah sikit sebab saya takut takut kadang-kadang saya cakap tu guna bahasa yang takut you all tak faham. Dan saya pun tak naklah macam tu. Kalau boleh kita nak orang awam tahu berkaitan benda ni, faham. Okey, terima kasih. Dos yang komen, terima kasih yang committed. Okey, yang pertama tadi saya dah maklumkan, itu yang pertama. Okey, yang kedua, apa dia maklumat penting yang kita nak kena tahu dan kita nak kena sampaikan pada mahkamah ataupun pada dalam masa pembicaraan ini, maklumat yang kita nak kemukakan, nak kena bawa. Okey? Tadi maklumat harta. Yang kedua, kita kena maklumkan berkaitan dengan sumbangan. Tuan-tuan dan perempuan kena ingat bila kita cakap tentang harta secarian ni dia tak jauh lari berkaitan dengan sumbangan. Itulah poin penting, turning point yang mahkamah nak tahu berkaitan dengan harta secarian. Bila sebut harta secarian, kita nak tahu sumbangan. Walaupun harta tu tak ada nama perempuan, contohnya rumah tu beli, tadi kan maklumat yang pertama. Rumah tu beli dalam tempoh kahwin, rumah tu 100% nama suami. Dan you tak ada nama dalam tu. Tapi kita boleh tuntut atas sebab kita ada sumbangan. Contohnya, sumbangan kita keluarkan duit. Kita renovate pakai duit kita. Kita cat rumah tu. Kita jaga rumah tu baik-baik. Kita sewakan rumah tu. Kita ada sumbangan pada rumah tu. So, bila kita sebut harta secarian, so mahkamah nak kena tahu berkaitan dengan sumbangan. Sumbangan kita nak kena explain dengan mahkamah. Tuan-tuan dan perempuan, jangan tinggal benda ni. Jangan tinggal sumbangan. Sumbangan. Apa-apa sumbangan. Sebab ramai yang kita jumpa, rumah tu rumah satu nama. Tapi dia ada keluarkan duit KWSP dia. Bantu suami dia untuk bayar
mengurangkan pinjaman perumahan. Dia bawa keluar KWSP dia sikit, 5,000, 10,000, so dia bagi kat Asbana ataupun dia bayar terus pada bank dekat situ, pun dikira sumbangan. So sumbangan tuan-tuan dan puan-puan pun mesti dikemukakan pada mahkamah supaya mahkamah tahu. Dia bergantung dengan sumbangan tuan-tuan. So apa contoh-contoh sumbangan tu? Antaranya adalah sumbangan dari segi kewangan. You mungkin tak ada nama dalam rumah tu, you sumbang dari segi booking rumah tu, legal fees you bayar, 10% mungkin you bayar, you keluarkan KWSP, you bantu dari segi pembayaran utility, ataupun you bayar pinjaman, mungkin bulan ni you bayar, bulan ni I bayar, tapi rumah tu memang 100% nama dia, loan pun nama dia, tapi kita ada sumbangan. So sumbangan tu mahkamah iktiraf sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kita kena maklumkan, okey, ini sumbangan saya. Memang rumah tu nama dia, tapi saya ada sumbangan. Sumbangan dari segi you jaga rumah tu, renovation, itu pun masih dikira sumbangan. Sumbangan dari segi kewangan. Isteri juga diambil kira juga dari segi sumbangan secara tak langsung. Ini tuan-tuan dan puan-puan pun kena faham juga. Untuk isteri ada sumbangan secara tak langsung. Antaranya sumbangan dia jaga suami dia sebagai isteri selama tempoh 20 tahun, 30 tahun. So suami dia boleh bekerja, boleh cari duit, boleh beli rumah. Itu pun ada. Ada juga orang kata apa? Gunakan masukkan benda tu sumbangan secara tak langsung dari segi kudrat dia, tenaga dia, kasih sayang dia, jaga suami, jaga anak-anak, melahirkan anak, jalankan tanggungjawab dia, jaga rumah dia. Bila suami pergi kerja, dia jaga rumah dia. Dia uruskan dalam rumah tu. Itu pun dia boleh dikira sebagai sumbangan dia. Masih boleh, sebenarnya tak ada beli aset apa. Tak ada, kalau tak ada aset apa-apa, tak adalah. Ini maksudnya yang kira ada aset lah. Puan Fazuri ni, maksudnya ada aset. Adalah rumah. You beli rumah contohnya. Rumah tu harta secara anak. Tapi rumah tu, setengah orang tu, rumah tu atas nama suami. Dia suri rumah, dia tak ada buat pinjaman apa semua. So, okey. Tuan, bolehkah suami untuk atas sekian? Boleh. Isteri boleh tuntut atas suami, suami pun boleh tuntut atas isteri. Dia boleh counter claim. So, you claim sini, dia boleh claim sini. Tuan, macam mana? Okey, ada satu soalan. Mana tadi saya takut terlepas. Alamak. Okey, alamak. Dengan rumah yang dimiliki oleh isteri tapi suami tak pernah ambil tahu dan peduli dan tidak pernah mengetahui di mana lokasi. Cuma mengetahui isteri mempunyai rumah. Adakah bekas suami berhak menuntut atas perceraian? Tuntut boleh. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so far faham tak berkaitan dengan sumbangan? Sumbangan tadi. Faham tak? Poin yang kedua, saya nak explain sikit je lagi berkaitan dengan ada soalan tadi ni. Adakah kalau dia tak ada sumbangan apa-apa, dia tak ambil tahu pun, tapi boleh tak dia tuntut? Itu saya nak explain sikit. So far saya nak tanya dulu tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan dengan poin yang kedua ni, tuan-tuan dan puan-puan dapat tak berkaitan dengan sumbangan? Sumbangan. Tuan-tuan dan puan-puan minta tolong komen, dapat tak yang part tu? Okey, terima kasih pada Puan Suzy Abi, Sufia Abdul Rani. Terima kasih yang komen. So kalau faham, saya tak perlu nak ulang balik lah ya. So dos yang terlepas ni nanti boleh orang kata apa, boleh tengok balik saya punya live ni, nanti saya masukkan dalam page saya. Okey. Tu saya nak jawab yang Hani Ahmad ni. Nama ada dalam loan tapi rumah nama suami. Masa apply loan nama suami seorang tak lepas sebab siklis dan situs bekas suami. Itu senang lah. Buat pun ada nama dalam loan, itu memang senang nak tahu dia punya orang kata apa, sumbangan. Itu boleh tu puan. Sebab nama dalam loan ada, lagi senang lah, ada sumbangan. Yang payah ni kalau tak ada semua. So Hadina ni saya nak jawab tadi. Dia maklumkan rumah yang dimiliki oleh isteri, mungkin nama isteri, loan pun isteri, suami tak ambil tahu langsung. Tak ambil pot lah kiranya. Bahasa mudah dia tak ambil pot langsung. Tiba-tiba bila bercerai, boleh tak suami tu
berhak tak suami menuntut? Okey, jawapan saya macam ni. Perempuan kena faham dulu. Dia ada dua benda yang perempuan kena faham. Dua hak ni. Hak menuntut dengan hak mendapat. Dua benda ni. So kalau saya explain benda ni, puan boleh dapat benda tu. Hak menuntut dengan hak mendapat. So ada orang dia boleh menuntut. Semua orang ada hak menuntut. Contohnya macam ni suami. Dia ada hak menuntut sebab dia bekas suami. So dia boleh menuntut atas perceraian tu. Tapi hak mendapat ni belum tentu. Kita nak kena tengok sumbangan dia. Walaupun dia poin yang pertama dia lepas, rumah tu beli dalam tempoh kahwin kan. Okey, lepas. Tapi sumbangan dia tak ada. Kalau sumbangan dia ada, dia mungkin boleh dapat. Tapi kalau sumbangan dia tak ada, so mungkin dia boleh tuntut je lah. Mungkin tak dapat. Kita ada juga banyak yang kes macam tu. Kalau tak tuntut, tak adalah. Maksudnya, macam kes yang puan tadi tu, dia ada harta. So harta tu dah bercerai pun dah bertahun-tahun, suami pun tak tuntut. So bila tak tuntut, so tak ada isu lah. So soalan tadi, boleh tak, berhak tak dia tuntut? Dia boleh tuntut sebab itu hak dia dari segi harta yang diperoleh dalam tempoh kahwin. Itu poin yang pertama tadi kan. Tapi poin yang kedua, bila selesai sumbangan, mungkin dia tak ada kat situ, so dia tak mendapat bahagian dia. Dia boleh tuntut, tapi mungkin tak dapat. Ada orang dia tuntut, dia boleh dapat. Tapi kalau tak tuntut, dua-dua tak dapat lah. Itu dia punya, kata apa, dia punya sifir dia lah. Lebih kurang macam tu. Ni pun puan ada ceritakan berkaitan dengan pengalaman dia kat Dong. Tuan-tuan puan boleh baca. So tuan-tuan dan puan boleh dapat ya. So benda ni jarang orang kongsikan sebenarnya. Saya pun berkira-kira juga tadi nak kongsikan ke tidak. Tapi sebab saya rasa benda ni sangat bagus dan penting untuk tuan-tuan dan puan faham. Sebab our client pun alami benda yang sama. So tuan-tuan dan puan bagus untuk tuan-tuan dan puan tahu dengan benda ni. Supaya di kemudian hari tuan-tuan dan puan senang tahu. Cuma saya nak menyusun tadi tu benda tu supaya lebih mudah tu. Itu yang cabaran sikit lah. Tapi it's okay. As long as tuan-tuan dan puan dapat, okay, saya syukurlah benda tu. Faham, tuan-tuan dan puan faham. So saya kira untuk sesi kali ni saya sampai di sini. Terima kasih those yang bagi love. Terima kasih those yang bagi like. Terima kasih yang komen, yang tanya soalan, yang berada dengan live saya pada petang ni. Terima kasih. Terima kasih yang share, yang tag kawan-kawan pun ada tadi. Terima kasih kepada semua. Jangan lupa tuan-tuan dan puan, esok kita ada lagi. Setiap hari. Saya dah buat hari ni, hari ke berapa ni? 10 11 Dah 11 video saya dah ada 11. So saya akan continue sampai PKP ni insya-Allah. Kalau banyak lagi topik saya nak share, saya akan kongsikan lagi. So terima kasih kepada semua. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, terkurang bicara, ilmu yang tak sampai, mungkin tuan-tuan dan puan-puan keliru lagi. Dos yang ada keliru, boleh join kita punya Telegram channel. Kat situ saya banyak kongsikan. Ataupun boleh PM kita, nanti saya boleh tolong bantu tuan-tuan dan puan-puan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.